Hai, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bukan dalam kereta, tapi hari ini aku dekat Hotel Sri Malaysia Alostar. Aku ada event sikit dekat sini. Okey, jadi hari ni aku just nak bercakap pasal sebuah filem yang aku baru tonton baru-baru ni dekat Netflix. Okey, tajuknya ialah Sebalik Baju. Okey, Sabalik Baju. Bukan sebalik tapi Sabalik Baju. Okey, filem ni ada dekat Netflix dan aku rasa ianya sebuah filem yang cukup menarik, tapi aku warning ianya filem untuk adult sajalah. Okey, pasal apa filem ni untuk adult? Apa kena tengok sendiri. Tapi sebelum aku bercakap lanjut pasal filem Balik Baju ni, subscribe dulu kalau belum subscribe. Okey, dan kita intro dulu. Okey, Balik Baju ni merupakan sebuah filem bertemakan wanita. Okey, mostly filem ni menghimpunkan beberapa filem yang mana bercerita tentang wanita, tentang realiti dan hakikat menjadi seorang perempuan. Yang aku rasa bila aku seorang lelaki tonton filem ni, aku rasa macam agak janggal lah. Okey, sebab aku menonton sesuatu yang sedang mengherdik lelaki, kan. Okey, tapi aku rasa benda tu tak ada masalah pun, dan ianya sebuah filem yang boleh dikatakan fun, menarik dan agak luar biasa. So aku rasa tak kira lah filem ni untuk lelaki ke untuk perempuan ke, aku rasa ianya sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat, untuk semua lelaki dan perempuan, tetapi yang berusia 18 tahun ke atas. Okey, filem ni berkisah tentang beberapa watak wanita yang dilakukan oleh Mira Filzah, ada Nadia Nisa, lepas tu adalah beberapa watak lagi. Ada yang kisahnya pasal seorang perempuan yang telah berkhidmat lama dekat sebuah tempat media cetak, akhbar media cetak, dan kemudiannya beralih kepada menjual bra, dan kemudiannya ada yang seorang wanita yang memang bekerja keras dekat sebuah company, dan kemudiannya tak dinaikkan ke pangkat kerana dia seorang perempuan. Dan ada juga cerita tentang menghargai aset-aset wanita apa semua tu, kan. So benda-benda tu adalah benda-benda yang aku rasa jarang lah diceritakan dalam sinema kita, dan aku rasa Sebalik Baju ni adalah sebuah filem yang bagus lah dalam menceritakan hal-hal ni. Tapi aku warning sekali lagi, this film tidak ditayangkan di pawagam, hanya di Netflix. Atas sebab aku rasa korang faham sendirilah, aku rasa kalau kata filem ni tayangkan dekat pawagam, memang automatically akan banyak benda yang kena cut. So aku rasa adalah good move apabila filem Balik Baju ni ditayangkan dekat Netflix. Okay, one of the best part about Balik Baju ni ialah macam mana dia punya penceritaan. Okay, filem ni diceritakan dalam pelbagai aspek. Okay, ada beberapa cerita dalam filem ni yang digarap oleh pelbagai pengarah. Tapi macam mana cerita tu dipaparkan, dia tidak ceritakan secara macam lepas cerita satu, okey cerita dua, lepas cerita dua cerita tiga, lepas cerita tiga cerita empat. Tak, dia disusun secara macam non-linear lah, dan kita kena tunggu sampai habis untuk tengok perakhiran setiap filem. Dan dalam filem ni Balik Baju itu, iaitu sebuah event dalam filem ni, memainkan peranan lah untuk connect the dot between setiap cerita tu. Walaupun setiap cerita tu sebenarnya tidak ada kaitan pun, it's just characters yang hidup di dalam dunia ni yang memang tidak ada kaitan, tapi bercerita di dalam ruang lingkup mereka sendiri. Dan aku sangat kagum lah dengan penceritaan filem ni. Aku awal-awal filem tu bila aku tonton, aku macam okay, aku macam good, okay, baik, cantik. Cuma dekat pertengahan filem tu aku rasa macam lamanya nak habis filem ni. Okay, sebab filem ni di pertengahan filem pun kita diperkenalkan dengan apa ni, short story yang baru nak timbul. So aku rasa macam benda tu macam why don't we start to introduce this apa ni, short stories ni dekat awal-awal filem, dekat apa ni, part 1, okay, ataupun first act filem ni. Tapi aku rasa benda tu macam ada lagi watak, ada lagi karakter, kan. So bila macam tu, jadi aku rasa macam okay, banyaknya nak start filem ni, tapi terlalu banyak ruang digunakan. Macam first part of the film macam banyak digunakan untuk fokus kepada watak Nadia Nisa, dan kemudiannya watak-watak yang aku rasa macam kisah-kisah pasal lecturer dengan apa ni, anak murid dia tu, aku rasa yang tu aku rasa one of the most boring punya cerita yang aku rasa perlu
at least kalau di switch sekejap dengan cerita ni aku rasa lebih bagus. Tapi kalau katakan first act filem tu dihimpunkan just untuk fokus kepada Nadia Nisa dan juga cerita lecturer tu, aku rasa starting tu dah start tak cantik. Tapi bila dah sampai ke tengahan filem, kita tengok ada watak Mira Filzah. Lepas tu kita ada cerita pasal Insta famous yang mengandung, kemudiannya dia dah start rasa pelik dan tak boleh nak make up because of dia punya pregnancy. The story starts getting more cantik lah. Dan aku rasa ada filem ni ada macam bumping, macam ada sekejap tempat yang best, ada sekejap tempat yang tak, ada sekejap yang kita boleh enjoy, ada sekejap yang kita boleh rasa, kita boleh feel. Dia macam tu, dia macam berbaur-baur. Filem ni juga dia punya visual dia pun memang aku rasa boleh dikatakan sangat-sangat cun lah. Aku rasa ini adalah taraf filem yang great, hebat. Okay, dialog dia pun sangat-sangat catchy dan berani, which is aku sangat salute lah, sebab filem ni berani untuk ketengahkan benda-benda yang macam ni, which is very tabu. Kalau tayang kat Pawagam, aku rasa memang banyak kena potong kan, macam aku cakap tadi. So benda tu adalah sesuatu yang aku puji lah. Visual dia punya cantik, dia punya kerja kamera sangat-sangat bagus. Walaupun permainan filem ni nampak macam, yalah, macam filem-filem terbitan Red Communication yang lain kan, macam Golden Gincu and so on, sebab dia punya style lebih kurang. So aku tak ada masalah lah pasal tu, dan aku okay sahaja. Cuma dalam part penceritaan itu, macam aku cakap tadi, aku feel a little bump. Sebab macam bumpy road lah. Macam ada sekejap kita rasa okay, sekejap kita rasa macam kau tak seronok lah. Macam ada sekejap yang kita rasa ni senang cakap, banyak feelings lah. Ada feeling yang best, ada feeling yang tak. So benda tu macam it's a mixed bag. Okay, mixed bag. Mixed bag. Okay lah macam tu. So aku bagi filem ni dalam 4 bintang. Okay, 4 bintang filem ni sebab aku rasa great cast. Filem ni ada watak-watak wanita dan pelakon-pelakon wanita yang aku rasa boleh memberikan aura filem untuk filem ni. Dan ianya sebuah filem yang betul-betul memberi idea tentang being a woman. Okay, aku sebagai lelaki tonton filem ni tentang wanita dan aku macam faham lah, macam okay, it's hard to become a woman. Dan aku as a lelaki macam okay, leganya aku jadi lelaki kan. So macam tu lah feeling dia. Tapi bila kita tonton filem Sebalik Baju ni, kita akan belajar to respect the woman, orang-orang wanita, orang-orang perempuan yang sebenarnya bukan dilahirkan untuk berada di bawah, tapi sebenarnya boleh berada sama aras dengan lelaki. So di Sebalik Baju ni meraikan yang itulah, meraikan bahawa being a woman bukan satu sebab untuk golongan dia orang ditindas menjadi golongan dia orang ni ada dekat bawah. Okay, sebab dalam agama pun wanita itu sepatutnya berada di sisi dan bukannya ditindas kan. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Sebalik Baju. Review ni khas kali ni tak ada dekat dalam apa ni, dalam kereta, sebab aku ada dekat hotel. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan filem Sebalik Baju. Tonton dekat Netflix. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.